Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari yang ke-24 dalam bulan Ramadan. Surah yang ke-24 adalah surah An-Nur. Kenapa surah ini bernama An-Nur? Ini kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Allimu nisa'akum surat An-Nur." Ajarkan wanita-wanita kamu surah An-Nur. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Harithah bin Mudhar bahawa Umar Al-Khattab sendiri pernah berkata, pernah menuliskan kepada mereka, "An ta'allamu surat An-Nisa." Hendaklah kamu belajar surah An-Nisa wal Ahzab, surah Al-Ahzab, wan Nur dan surah An-Nur. Maka demikianlah riwayat ini menggunakan lafaz An-Nur dengan lafaz yang sarih, lafaz yang jelas. Maka surah ini bernama An-Nur. Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah berpandangan bahawa surah ini bernama An-Nur oleh kerana ayat yang ke-35 menggunakan lafaz An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Saudara fillah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, An-Nur dalam bahasa Arab bererti cahaya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, nur, cahaya ini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Jenis yang pertama adalah duniawi yang berbentuk keduniaan. Jenis yang kedua ukhrawi yang berbentuk keakhiratan. Duniawi boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama yang disebut sebagai ma'qul, yang boleh difikirkan melalui akal. Menggunakan apa? Menggunakan ainul basirah, menggunakan mata hati. Bahagian yang kedua yang disebut sebagai mahsus, yang boleh dikesan melalui deria. Ini menggunakan ainul basar, mata kasar. Oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala juga bernama An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menginginkan hamba-Nya berada pada landasannya, iaitu landasan cahayanya. Firman Allah, yahdillahu linurihi man yasha. Allah lah yang membimbing hamba-Nya ataupun makhluk-Nya yang Allah kehendaki, linurihi, ke jalan cahayanya. Surah ini syarat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Kerana perundangan, pensyariatan, akhlak, adab-adab yang dikemukakan dalam surah An-Nur ini, ia adalah bertindak sebagai cahaya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga maruah dan nasab keturunan mereka. Maka surah ini bernama An-Nur. Satu perkara yang perlu kita sama-sama, yang boleh kita sama-sama cermati adalah antaranya berkenaan dengan hukuman yang dinyatakan dalam surah An-Nur. Hukuman ini bukanlah bertujuan untuk Allah menghukum makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersalah, tetapi ini kerana mendidik, bertujuan untuk mendidik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didikan inilah yang kita sebut sebagai nur, cahaya. Sebagai contoh, hukum zina yang disebutkan dalam surah ini, Allah menyebut wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Hukuman zina yang dijalankan kepada pesalah hendaklah disaksikan oleh sekelompok mereka yang beriman. Kalaulah kita katakan hukuman ini adalah bertujuan menjadikan pengajaran kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, sudah tentu ia disaksikan oleh mereka yang fasik, bukan mereka yang beriman. Tetapi sebaliknya, ini disaksikan oleh mereka yang beriman kerana apa? Kerana hukuman itu dijalankan adalah bertujuan supaya pesalah berhenti daripada melakukannya, ataupun pesalah berhenti daripada mengulanginya. Oleh itu, penyaksian oleh mereka yang beriman ini, yang kita harapkan daripada mereka adalah bukan semata-mata mereka mengambil pengajaran, tetapi supaya mereka mendoakan kepada pesalah agar pesalah ini tidak lagi mengulangi kesilapan yang telah mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita
dan ahli keluarga kita masing-masing mengambil peluang untuk belajar daripada surah An-Nur ini berdasarkan hadis yang telah kita nyatakan tadi. Allimu nisa'akum surat An-Nur, ajarkan wanita-wanita kamu surah An-Nur. Kerana impak yang sangat besar kesan daripada surah An-Nur, yang jika kita tekuni dan cermati sebaiknya, ia memberi sinaran kepada keluarga, kemudian seterusnya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.